Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam siaran. Bertemu kita sekali lagi di MAIS TV, Khamis 18 Januari 2024. Mari kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar saja lagi, siaran kami akan dimulai dengan bacaan zikir harian yang dialunkan oleh Ustaz Muhammad Hamid Zaid bin Jamaluddin, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita. Majlis Penyerahan Mokcek Sumbangan Bencana Kerajaan Johor akan memastikan pengurusan bencana banjir berjalan lancar dan sistematik. Seterusnya berita, Misi Bantuan Banjir Majlis Agama Islam Negeri Johor membuka jalan dan harapan kepada mangsa-mangsa banjir dalam menempuhi ujian bencana. Rangkuman berita diteruskan dengan berita, lawatan pengurusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Farid Muhammad Khalid ke Pusat Inkubator Majlis Agama Islam Negeri Johor dan Gabir. Rangkuman berita diakhiri dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor sentiasa komited membantu golongan asnaf melalui dana zakat dalam program belanja dapur asnaf. Siaran kami akan diakhiri dengan slot bingkisan hati yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Rafi bin A. Latif, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sama-samalah kita saksikan. Demikian tadi Muslimin dan Muslimat antara rancangan-rancangan yang akan bersiaran pada minggu ini. Semoga semua akan mendapat manfaat daripada apa yang ditayangkan. MAIS bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat, gembira di syurga. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah Hasbi Rabbi ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami di MAIS TV. Anda bersama saya Nur Afiqah Binti Zaini, Khamis 18 Januari 2024. Terus ke rangkuman berita. Kerajaan Johor sentiasa memastikan setiap pengurusan bencana banjir negeri ini akan dapat dikendalikan secara sistematik dan lancar bagi memastikan tiada mangsa yang tersisih daripada mendapat bantuan. Setiausaha Kerajaan Johor merangkap pengurusi Jawatankuasa Bencana Negeri Johor Yang Berhormat Tan Sri Datuk Dr. Haji Azmi Rohani memaklumkan gerak kerja Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri bukan hanya dilaksanakan ketika berlaku banjir tetapi perlu sentiasa digerakkan sepanjang masa. Ia termasuk keperluan bagi menyediakan tempat penyimpanan barang keperluan mangsa banjir, peralatan pusat pemindahan sementara PPS, tugas pembersihan serta kelengkapan aset bagi menghantar bantuan
bantuan dan kerja-kerja pemindahan mangsa ke PPS. Beliau juga telah mengarahkan timbalan Setiausaha Kerajaan Johor Pengurusan Datuk Haji Ismail Abu untuk mengenal pasti kawasan-kawasan berisiko dinaiki air dan memerlukan keperluan mendesak supaya tidak berlaku sebarang kecelaruan sekaligus dapat melancarkan gerak kerja bantuan bencana di negeri ini. Sementara itu, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Dr. Haji Azmi Rohani turut menzahirkan kesyukuran susulan pengumuman Timbalan Perdana Menteri 1 Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menyalurkan dana sebanyak 50 juta ringgit kepada kerajaan negeri semalam bagi meringankan beban mangsa banjir di negeri Johor. Di daerah Johor Bahru, sebanyak 13 pusat pemindahan sementara PPS banjir telah dibuka yang melibatkan beberapa kawasan di sekitar daerah Johor Bahru. Pada 7 Januari lalu, kami telah menziarahi PPSD Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara yang menempatkan seramai 91 ketua isi rumah dan 299 isi rumah yang terjejas akibat banjir. Majlis Agama Islam Negeri Johor turut bersiap-siaga bersama pasukan Brigade Ansar dalam menyediakan keperluan bagi mereka yang terjejas dalam musibah banjir kali ini. Hadir dalam lawatan ini ialah Amin Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor, daerah Johor Bahru, Ustaz Muhammad Firdaus bin Abdul Hamid. Moga dimudahkan urusan setiap keluarga yang terjejas ini dan mudahan Tuhan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Dalam pada itu, kami turut ziarah ke pusat pemindahan sementara PPS Kampung Sinaran Baru dan Kampung Maju Jaya Kempas bagi melihat kebajikan saudara kita yang terkesan dengan banjir. Syukur Alhamdulillah, pelbagai agensi datang membantu. Kami bawakan hadiah buat semua ketua keluarga 1 set kotak kelengkapan solat, makanan ringan dan tikar untuk mereka alas di dalam khemah masing-masing. Hadir bersama Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Farid Muhammad Khalid, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor Tuan Haji Nasri Mat Ali, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor Yang Berhormat Datuk Haji Nur Ibrahim serta pasukan Brigade Ansar Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor terus komited dalam membantu menguruskan mangsa banjir di negeri Johor. Kami telah serahkan sumbangan sejumlah RM300,000 Malaysia untuk pengurusan bencana Johor yang mana duit ini akan digunakan oleh pejabat-pejabat daerah bagi tujuan tersebut. Hadir menyerahkan sumbangan Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Farid Muhammad Khalid dan diterima oleh Wakil Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor serta pejabat-pejabat daerah seluruh negeri Johor. Sementara itu, di Pusat Pemindahan Sementara PPS SK Melayu Raya Pekan Nenas Pontian, kami telah ziarah serta bawakan kelengkapan solat seperti telekong, sejadah, kain pelekat, buku doa harian dan selimut. Hadir ziarah Amin Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor, daerah Pontian, Ustazah Aisyah Abu Bakar. Kami juga turut ke beberapa pusat pemindahan sementara PPS daerah Kota Tinggi tempoh hari. Kami telah sediakan sebanyak 1,800 set keperluan banjir di beberapa daerah. Set kebersihan diri, set solat dan makanan segera kami edarkan ke beberapa lokasi pusat pemindahan sementara PPS iaitu di Air Papan, Sekolah Kebangsaan Tenglu dan Sekolah Agama Sawah Datuk Mesing. Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui Jawatankuasa Zakat dan Fitrah Negeri Johor telah bersetuju untuk melaksanakan projek penyediaan baju sekolah agama Kerajaan Negeri Johor untuk anak-anak asnaf Negeri Johor dengan keseluruhan perbelanjaan sebanyak 1.3 juta ringgit. Bagi menjayakan projek ini, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah bekerjasama dengan Politeknik Ibrahim Sultan bagi melatih dan memberi kemahiran kepada 20 orang asnaf bermula pada Ogos 2023 yang lalu. Seterusnya, Majlis Agama Islam Negeri Johor juga bekerjasama dengan Wakaf An-Nur bagi menyelia proses penyediaan baju sekolah agama ini. Di samping juga terdapat 20 orang tukang jahit di bawah bimbingan Wakaf An-Nur yang turut sama dalam program ini. Bermula 1 Januari 2024, projek menjahit baju sekolah agama ini telah dimulakan, di mana mereka akan menyiapkan sejumlah 22,000 pasang baju sekolah agama untuk keperluan 11,000 pelajar asnaf pada tahun 2024 ini. Projek ini telah mendapat perhatian daripada Permodalan Nasional Berhad, di mana sebanyak RM500,000 Malaysia turut disumbangkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor bagi menjayakan projek ini.
Dalam pada itu, satu sesi perbincangan telah dibuat bagi mengemaskini isi kandungan nota kerjasama yang telah dimasuki oleh Jabatan Bantuan Guaman Malaysia JBG dengan Majlis Agama Islam Negeri Johor MAISH selaras dengan perkembangan dan keperluan semasa pihak-pihak dan asnaf Negeri Johor yang memerlukan bantuan khidmat guaman berkaitan kes-kes syariah daripada Jabatan Bantuan Guaman Malaysia JBG dengan menggunakan dana zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Selain itu, turut diadakan taklimat dan penerangan berkenaan kaedah dan formula kiraan had kifayah bagi memudahkan pihak JBG mengenal pasti asnaf yang layak menerima bantuan guaman tersebut. Hadir sama Timbalan Ketua Pengarah Syariah Jabatan Bantuan Guaman Malaysia Tuan Zaim bin Mahyudin, Pengarah Jabatan Bantuan Guaman Johor dan Ketua Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Majlis Agama Islam Negeri Johor Tuan Sulaiman Ismail. Mengakhiri berita, program Dapur Asnaf yang melibatkan seramai 50 keluarga di sekitar kawasan Parit Yani Batu Pahat telah kami bawa berbelanja di 3 buah kedai runcit sekitar kawasan tersebut. Alhamdulillah, bukan sahaja membantu keluarga yang memerlukan, dalam masa yang sama turut membantu dan menyokong mereka yang berniaga. Mudah-mudahan semua menerima manfaat daripada program ini, terutamanya kepada pembayar-pembayar zakat. Hadir sama Amin Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor, Daerah Batu Pahat, Ustaz Siddiq Maidin Kutih. Sekian rangkuman berita. Terima kasih kerana bersama kami di MAISH TV. MAISH bantu asnaf sejahtera pembayar zakat gembira di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Haji Muhammad Rafi bin Abdul Latif daripada bahagian pungutan zakat Sepena Bikisan Hati. Saya baru saja menjawab soalan berkaitan dengan zakat emas. Begitu banyak persoalan berkaitan dengan kewajipan menunaikan zakat emas. Jadi hari ini saya mengambil kesempatan untuk menerangkan sikit tentang kewajipan zakat emas. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, zakat emas ada dua. Yang pertama, jika emas itu emas perhiasan, bermakna emas perhiasan ni yang kita gunakan untuk kaum wanita gunakan untuk perhiasan, maka jika emas tersebut melebihi 425 gram baru ada kewajipan menunaikan zakat emas perhiasan. Jika ada emasnya seberat 500 gram ataupun setengah kilo, yang diwajibkan zakat hanya 75 gram saja. Yang mana 425 gram itu sebagai penanda aras kewajipan, 500 gram yang ada, 500 gram tolak 425 gram, 75 gram. Bagaimana nak kira zakatnya? 75 gram kali dengan harga semasa emas 1 gram kali dengan 2.5%. Yang kedua disebut sebagai emas simpan atau emas pelaburan yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Caranya berbeza. Jika ia melebihi 85 gram emas, baru ada kewajipan menunaikan zakat emas pelaburan. Jika tuan-tuan ada emasnya seberat 100 gram, dia tak tolak 85 gram, tapi terus 100 gram itu dikalikan dengan harga semasa bagi 1 gram kali dengan 2.5%. Dapatlah zakat anda untuk emas pelaburan dan juga emas perhiasan. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.